motivasi kewangan. Segmen yang kita bawakan pada hari ini, tajuknya persediaan raya. Perlu kita ketahui juga apa benarnya yang akan diberikan ya. Betul. Kebiasaannya bila menyentuh tentang raya dan juga kewangan, ia satu perkara yang sensitif, khususnya kaum wanita, kerana pakaian-pakaian yang mereka kenakan harganya boleh tahan. Macam dari tadi. Tapi sebenarnya inilah hakikatnya sebenarnya kalau kita lihat ya, dan kebiasaannya yang mengawal kewangan kebiasaannya adalah kaum wanita ataupun ibu lah ya, dalam mungkin kewangan bagi suaminya dan juga anak-anak, keluarga dan sebagainya. Jadi amatlah penting untuk kita sebagai suami isteri untuk sama-sama bekerjasama ataupun sama-sama untuk memikirkan berkaitan dengan kewangan ini. Baik, untuk itu kita bawakan bersama Auda pada hari ini yang mulia Puan Afizah Ausili, pakar kewangan, untuk tajuk kita persediaan raya. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa khabar Puan? Khabar baik. Alhamdulillah ya. Untuk tajuk kita terus saja bersama kita hari ini, Nisa. Baik, Tuan Puan, mungkin boleh bahaskanlah lebih lanjut lagi mengenai topik pada hari ini, persediaan raya. Silakan. Okay, saya I think saya berikan contoh lah untuk persediaan raya ni, pasal kalau kata ni because now kira kata ni halfway sudah. Betul. Halfway Ramadan kan raya, so that's why macam saya rasa persediaan raya tu important lah, sebab kiranya indah kata ni kekajutan bila ia berlaku. Betul. Okay. So salah satu contohnya, ada 5 contoh yang saya bawakan hari ini. Salah satunya adalah makanan dan minuman semasa raya, okay, pakaian dan penampilan diri, okay, perjalanan seperti macam kan jalan ke rumah, mengunjungi rumah keluarga, perbaikan atau pembelian perabot rumah, okay, sebab banyak diskaun kan. And then yang kelima, pemberian hadiah dan duit raya ataupun sedekah. Baik, itulah ya yang telah pun dibawakan kepada kita mengenai dengan contoh persediaan raya kita ya. Yang menyentuh tentang makanan dan juga minuman, pakaian, penampilan, perbaikan pembelian perabot rumah, perjalanan dan juga pemberian hadiah ya, dan duit raya ataupun sedekah ini. Untuk seterusnya mungkin dapat Puan kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan makanan dan minuman terlebih dahulu. Okay, so makanan dan minuman kalau semasa raya ni, kita ni mesti fikirkan ada 3 faktor lah yang ada. Pasal perbelanjaan keperluan harian kita ni macam biasa. Okay. Sudah tu kalau kan mengadakan rumah tu buka atau expenses yang lain lagi. Okay. Dan yang ketiga, biasanya orang akan memikirkan akan membeli kuih-muih dan minuman sekiranya ada orang datang lah yang bukan semasa rumah terbuka. Okay. So dan perbelanjaannya ni biasanya daripada kata ni hari-hari biasa. Okay. Sebab memang tu masa Ramadan sama raya, perbelanjaan makanan ni memang kali 2 biasanya. Betul, meningkat. Meningkatlah. Ya. So dari sana kalau saya bagikan secara contoh lah, mungkin lah perbelanjaan keperluan hariannya tu dalam 250. And then ia mengadakan rumah terbuka sekiranya sehari saja. Semua dipanggilnya roughly lah kalau yang biasa-biasa saja 300. Okay. Kuih-muih dan minuman lagi kalau macam kiranya malaskan membuat, ia punya membuat kek apa kan, kata ni membeli saja sama minuman apa roughly lah paling-paling dalam 100. So dalam itu saja makanan dan minuman sahaja dalam perbelanjaan bulan itu boleh mencapai 650. Wow. 650. Roughly lah. Tapi macam kalau orang mungkin kalau yang kurang upaya untuk menukan rumah terbuka apa kan ditulak pun masih juga macam selalunya kata ni akan menyediakan kuih-muih lah, minuman. Macam dia juga orang datang kata ni menyediakan apa-apa kan. So kalau sekiranya macam kan budget tahunan ni boleh boleh fikirkan sama ada mampu ke hindak kata ni. Sebab ni kan kira 2 lagi minggu. And then batah lagi kan orang gaji. So dari sana bolehlah kata ni simpan sedikit sebanyak untuk memprepare perbelanjaan ni semasa raya. Jangan saja masa raya tu okey. Pasal dalam bulan 1 kan tu 1 atau 2 lah jatuh. 31 ataupun 1.
So Ketani tahu sudah 2 hariannya. Biasanya Ketani selalu lihat ia sehari sebelum Ketani melihat anak bulan itu banyak keluar. Betul, sibuk. And then itu menyebabkan Ketani kira in a sense panic. Betul. Bila Ketani panic, Ketani tend to bali lagi banyak. Betul. So dari itu macam kalau boleh Ketani boleh start sudah bali barang itu sedikit-sedikit apa tu. Kalau indah pun kalau kan mau save duit berhabis kuih muih atau ataupun minuman, boleh Ketani ganti dengan macam sirap kah. Satu Ketani boleh nyorang campur dengan air apahan daripada Ketani membali tin-tin minuman. Betul. Apa. Kalau kuih muih boleh juga Ketani cuba melihat nyorang video ke apa untuk membuat tutorialnya. membuat sendirilah. Betul. Itu lebih murah, lebih mudah tapi memakan masa. Betul. Jadi terpulang juga sebenarnya ni Puan ya. Kalau lihat je mengenai dengan contoh tadi mengadakan rumah terbuka RM300 perbelanjaan RM650 macam anggaran itu lah. sebagai minimum. Minimum, Zaman ya. sekarang ini pun kalau dilihat ramai yang menggunakan tempat-tempat seperti hotel-hotel ataupun restoran-restoran sebagai tempat mereka untuk membuat rumah terbuka. Jadi ini pun mungkin kalau dianggarkan melebihi daripada 300. kualiti berkenaan. Jadi, Belum lagi ada trend yang live cooking. Ya. Satu belum masuk lagi apa. Akan dikaburi mata sedikit. Sebab Itulah itu ya. boleh kadang-kadang mencapai dalam easily 1,000 lah. Sebab itulah macam kalau ada apa-apa macam book okey pulang kalau kita ni kan buat anda tu. Mungkin kalau boleh kan membuat yang grand atau buat sehari lah. Semua orang dibawa. Jangan macam Betul. family lain, anu lain. Atau terasa berhabis. betul. Perbelanjaannya mungkin macam pasal kita ni split kedua. Betul. Makanan apapun dua, jadi perbelanjaan tu akan lebih daripada yang kata ni expected lah. Betul sekali. Dan Baik, jangan itulah ya. melebihi kemampuan diri lah. Kadang-kadang Betul. banyak yang dibeli tu tapi sayang indah habis makanan tu jadi rugi pada Yalah, masa yang sama. bila Puan ada menyentuh tadi mengenai dengan minuman lebih baik sirap, memang kadang-kadang betul lah je ya. Kadang-kadang anak-anak kalau kita ni menyediakan kita ni beri satu tin tapi yang minum sedikit saja, setaguk saja. Kan disimpan balik dia dapat ni. Orang sudah minum kan. Sudah minum Kalau sirap macam kita ni boleh anggarkan macam Betul. kalau kanak-kanak sikit kali kan. Kalau orang mau baru menambah lagi. Betul. Jadi begitulah itu antara cara yang terbaik juga ya kepada kita ni. Mungkin kalau mengadakan rumah terbuka, kalau ada yang kena sudi membawa makanan sendiri. Baru tu. Itu cara itu baiklah ya. Tapi bila menyentuh tentang makanan dan juga minum, contoh pertama ini makanan dan minuman, memang perbelanjaan kita pada bulan Ramadan dan juga Syawal tidak dapat kita dinafikan ianya melonjak naik. Walaupun kita ni hanya makan sekali saja dalam sehari. Walhal ianya waktu sungkai saja, tapi perbelanjaannya melebihi daripada perbelanjaan keperluan harian di bulan-bulan yang lainnya. Satu perkara yang membuka mata kita dan juga minda kita untuk sama-sama kita elakkan atau merancanglah ya pembelian kita pada bulan sekali. ini. Itu baru satu sudut ya, makanan. Sudut yang lain pula mengenai perbelanjaan pembelian, maklumlah kaum-kaum wanita ni ya, pakaian dan penampilan diri mungkin boleh dikongsikan. So adik second yang kedua, contoh kedua adalah pakaian dan penampilan diri. Pasal macam biasanya tudung, baju-baju, mau sedondon, mau lain orang tim. Lain-lain adalah tim, kasut kadang-kadang. Pasal tapi boleh juga dipikirkan kadang-kadang macam kaum lelaki ataupun wanita, diorang membeli itu setahun sekali. Tapi disebabkan sekarang ini raya push forward, so diorang indah sampatkan menyimpan. Betul. So dari sana macam patutnya kita ni kalau mau benda ni setahun sekali, kita ni simpan dari awal sudah. Dan yang kedua, yang ketiga tu barang perhiasan. Yang ni macam tabir apa tu meja, lapik meja, cushion lapik cushion baru apa. And then sekarang ni lagi teknologi macam kira kita ni boleh mau order dari luar untuk masuk ke Brunei. Kita ni pikir murah. Betul. Tapi sudah Dikira-kira. masuk semua sekali. Kadang-kadang boleh melebihi dari 100 lah juga. And then kalau anak tu kan bagi pihak lelaki biasanya, diorang ke kedai gunting untuk supaya macam nampak kemas apa ya.
kalau bini-bini biasanya ya jual kesempatan untuk rambut ke apa salon dan salon sebagainya, apa. So memang itu salah satu macam kiranya durang kan mau feel good kepada themselves. So macam kalau dikira macam roughly lah, ini yang saya bagian ni minimum sebenarnya. Macam tudung sama baju apa tu dalam mana tu ini kira 150 sama pasangan. Kalau yang ada anak lagi mahal. Ya, pasal bukan satu baju saja biasanya kan kanak-kanak ni. And then kasut lagi roughly lah dalam 60 barang perhiasan lah tu. So tadi sudah 600 lebih. So kalau yang ini lagi dicampur dalam 360. Hampir 1,000 sudah. Yes, hampir 1,000. Lebih. So dipikirkan ini baru contoh aspek. kedua. Contoh kedua. Belum lagi yang lain-lainnya. Sudah sakit kepala ni. Dan ini mengenai dengan pakaian dan juga penampilan diri. Untuk seterusnya Puan, bagaimana pula dengan perbelanjaan semasa ataupun perjalanan semasa hari raya nanti? So yang ini memang kadang-kadang ketani ke negeri jiran sebab ada saudara mara sana ataupun macam ke KB Tutong kalau macam jauh Rambai Lamunan atau jauh tempatnya kan. Betul. So petrol ketani ini biasanya dianggarkan lah kali 2 ataupun kali 3 ikut kekerapan berapa ketani mengunjungi rumah. Pasal kadang-kadang macam arah sini sajaknya. Satu rumah ni balik. Tapi mungkin next day tempat yang sama, area yang sama, tapi berlainan hari. Kalau boleh, kalau kita ni kan save minyak lah. Kalau satu area tu, kalau boleh kita ni settlekan sehari. Kalau boleh lah. Macam, jangan ada hutang-hutang. Jangan pasal kalau anda tu, kalau kita ni perjalanan kita ni tu, ke sana lagi, sekiranya lah kalau kita ni dari bandar ke KB, mungkin lah RM10 satu. Atau kita ni ke sana maybe 2-3 buah rumah kayaknya. Betul. Sekali minggu depannya ke KB lagi. So another 10 tu. So that's why atu ya kadang-kadang dapat melonjak petrol kita ni kali 3. Sebabkan kita ni perjalanan kita ni itu orang incit-incit ke sana kemari tapi area yang samalah. And then tujuan kan biasanya kalau raya ni kan kalau ada macam anda tahulah kalau ada musibah ke apa kereta tayar ke apa tu stranded arah the roadside apa paksa lagi mengeluarkan penyelenggaraan kereta untuk ataupun membeli tayar apa. So atu mesti disediakanlah just in case ya. So kalau atu saja sendiri kita ni save dalam 300. 1,300 sudah. Itu pun boleh dikatakan minimum jawapan. Kebiasaannya entah mengapa kalau kita ni ia tahu mau dapat mencium bau ataupun menghidup waktu gaji, waktu raya. Ada saja dibelanjai. Betul. Pasal dia kita ni kerap menggunakan lebih daripada macam kiranya kalau hari biasa apa kita ni mungkin school run saja sama ke pejabat. Tapi yang ini mungkin kita ni menggunakan lebih daripada panjang lah daripada yang biasa, lama. And then kita ni ke sana kemari. Anda tahulah macam mungkin ada bukit ke apa. Anda tahu. So that's why biasanya lah dari experience pengalaman masa raya tu macam ada saja dugaan. Betul, itulah ya. Jadi lain kali Puan mungkin kita digunakan saja pakai biskal kali supaya lebih mudah. Tapi dengan family payah juga kan. Itulah ya. Itulah pentingnya untuk kita merancang perjalanan lebih awal dan berkomunikasi dengan ahli keluarga yang kita ingin kunjungi. Betul. Itu berjanjinya orang pada hari yang sama. Dan kita ni balik-balik bahasa Brunei. Betul. Soalan seterusnya yang ingin ditanyakan ni Puan. Kita sudah melihat dari makanan, pakaian dan perjalanan. Seterusnya tentang perabot dan gadget. Pasti banyak diskaun pada waktu ini. Ya, sekarang ni saya sendiri pun nampak banyak diskaun, promosi diskaun daripada company-company ni. So macam biasanya kita ni lama sudah perabot kan ni mungkin 5 tahun, 6 tahun macam lawa jua. Napalahnya kita ni lihat-lihat saja. Biasanya lihat-lihat ni keluar dengan perabot satu. So ndak salah.
Benarnya kalau ketani mau macam tapi mesti awal sudah ketani rancang lah. Pasal kalau sekali ya macam example macam sofa yang seset apa roughly lah dan ada boleh je mencapai sampai 600 lah. Dan ani belum lagi saya bersabut pasal gadget macam gadget tab apa tu telefon apa pun ketani boleh lihat ada banyak diskaun kan gitu. And then bagi mungkin macam orang pun mengambil masa Ramadan ni diorang kan mencat rumah lagi supaya penampilan rumah ketani itu indah kucak kacirnya orang kan pasangan itu kan. So atau kalau dicampur ani roughly like 1,000 lah. So on top yang tadi kalau ketani dah save Betul. Berapa sudah tu? 2,300 sudah. Banyak. Pasal kadang-kadang macam mana ni bukan perabot rumah saja macam television pun ada apa tu promosi. Macam damit sudah TV kau ni. Mau baru. Kalau sebelum ni ada masalah. Ada masalah tiba-tiba kan raya ada masalah. Satu. So macam ini salah ketani mau tu, tapi kalau ketani lah kan mau save benda ni. Ketani buat kiranya lah 1,000 ni ketani save setiap bulan ia RM83 saja daripada bajet ketani. So ani disimpan semasa promosi Ramadan sama Raya. Ketani boleh pakai duit ani sudah tersedia ada atau okey. Tapi kalau macam right away nafsu tu. Faham lah. Ya. Betul sekali. 83 sebulan. Dapat 1,000. Jadi begitulah caranya untuk habis kereta ya. Kalau rasanya keberatan untuk membuat pembayaran dan pembelian perabot rumah akan tetapi ada niatkan membuat rumah tu baru, orang beli perabot baru, dia nak beli perabot baru. Yang penting habis kita boleh gunakan cara sedemikian. Dalam masa setahun mungkin dapat menggunakan caranya iaitu menyimpan secara bulanan sekurang-kurangnya sebagai contoh RM1,000 untuk diperlukan raya tahun ini. Habis kita boleh merancang RM83 ya. RM84 lah ya. Ada diskaun sedikit untuk habis kita dan boleh mencapai ya keinginan habis kita. Untuk seterusnya Puan mengenai dengan kalau kanak-kanak datang beraya, maklumlah pada zaman sekarang ni kanak-kanak ni berani sedikit depan-depan ni tuan rumah dibukanya. RM1 punya. Macam mana ni Puan? So yang kata okay. So ya macam raya macam biasanya ide kalau macam ketani lah macam kawan-kawan apa ketani memberi hadiah. Kalau macam orang bagi hadiah lain je rasa aku nak membalas balik punya orang kan satu. And then I think now ada trend di mana ketani also membagi macam kad-kad raya apa. So macam benda-benda ni ketani actually boleh membuat. Tapi tips saya mungkin mencari ke negara jiran sebab lagi murah daripada yang anu. Tapi kalau kan support lokal boleh. No harm juga. Tapi kalau kan mau men-save budget atau ada salah satulah contoh-contohnya yang boleh saya beri. And then kita ni duit raya sedekah ni. Iyalah. Ya macam kalau dulu RM1 bahagia tu macam 50 sen boleh usaha anda mengapa. Mungkin kalau yang atau more kepada parents anak tu lah beritahu lain jangan dibuka depan orang like sebelum kita nikah atau menghormatilah sebab ani kira sedekah kan. Sedekah orang kan anak-anak apa bukan macam kadang-kadang macam kalau tuan even orang besar pun orang bagi sebab macam kira kan bersedekah orang lah. Jadi ketani pun mau jom menghormati orang jangan jom memalukan lah macam mak yang bagi RM1 awal jo. Bukan semua orang pasal imagine lah yang Ania ya set sudah sekiranya budgetnya 200. So ia dapat bagi sedekah 200 orang. Kalau ia set ke RM2 seorang 100 orang dapat bagi. Apatah lagi kalau RM5 mungkin 40 orang. Tapi ini macam sekira sedekahnya ikutlah kemampuan diri. Pasal kadang-kadang juga macam kalau orang kalau ketani punya anak buah ke parents apa ketani tentu bagi more. Pasal macam benda setahun sekali. So mesti masukkan di budget lah. So yang ini mesti benar-benar ketani plan dari awal berapa kan ketani kan buat sedekah tu. Okay, jangan rasa pressure pasal macam lah RM1
RM5 yang aku bagi orang-orang biasa. It's okay, pasal itu sedekah ke tani. Itu memang dari hati lah. Betul. Maklum lagi ahli keluarga orang Brunei ramai. Anak buahnya pun ramai. Jadi mesti banyak dipikirkan satu lah. Keluarga adinya seorang, anaknya berapa orang. Jadi itu adalah memang tidak dapat dinafikan puan ya. Dengan cara sedemikian memberikan hadiah dan juga duit raya ataupun sedekah ini, yang penting kita rancang dengan sebaiknya. Alhamdulillah, juga kita ucapkan terima kasih kepada puan kerana berkesudian untuk mengongsikan walaupun satu tajuk yang mungkin ianya biasa saja. Setiap tahun bagi kita dipikirkan. Tahun dia dipikirkan, tapi membuka mata kita ni, minda kita ni, pentingnya untuk kita ni merancang dengan sebaiknya. Di kesempatan ini puan, mungkin ada kata-kata terakhir ataupun kesimpulan daripada pengisian kita dalam tajuk persediaan raya. Okay, so yang tips-tips yang I will leave with the penonton adalah ada 3, iaitu 1, tentukan perbelanjaan yang perlu, yang keperluan dulu. Pasal no matter what kita ni mau buat open house ke apa, kalau keperluan kita ni sacrifice, indah juga, kesian juga orang rumah kan, and then sudah kita ni dapat membina budget ni untuk mengawal perbelanjaan yang tidak jangka. Sekarang ni is a good time untuk kita ni duduk sama pasangan ataupun diri sendiri memikir, bolehkah aku buat open house ke Indah? Kalau Indah pun maybe aku open house sama cousin apa. So kita ni boleh share the burden. So dari sana benda boleh bawa bincang ya orang. Okay. So tidak salah kalau kita ni ada macam 2 tu, tapi share the cost lagi mungkin lagi murah. Jatuh. And then yang kedua, elakkan pembelian macam yang besar lah semasa musim perayaan, kecuali sudah menyimpan awal. Pasal macam yang tadi 2,000 lebih sudah kita ni kira kan. Ya, kalau kita ni orang sikit-sikit lama-lama jadi bukit menyimpan, mungkin macam indah kerasaan. Kita ni ada sudah. Pasal kalau kita ni membuat pembelian yang besar semasa perayaan, atau kira atau mencari nahas sendirilah dari segi kewangan. And kita ni dah mau meminjam ke arah siapa-siapa. Dan kalau boleh macam kalau Indah tu bersederhana lah. And then yang ketiga, of course, pasal sekarang ni kan raya kan, berwaspada promosi semasa di Ramadan ni. Pasal yang ni kita ni balik untuk raya apa. Kita ni mesti jo pikir-pikirkanlah budget-budget kita ni supaya Indah efek. Kita ni bayar dulu semua bil-bil untuk raya apa. Kalau kita ni dapat bayar semua tu, apa yang lebih dari sana itu yang kita ni pakai lah. Baik, alhamdulillah. Seperti yang tertera di Kaca TV sekarang ini, contoh persediaan raya kita ada beberapa yang dikongsikan, iaitu ada 5, makanan dan minuman. Seterusnya, pembaikan dan pembelian perabot rumah. Kemudian pakaian dan penampilan diri, pemberian hadiah dan duit raya sedekah, dan juga perjalanan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Hafizah Osili kerana mengongsikan satu tajuk yang cukup menarik dalam persediaan raya kita ini. Sekali lagi terima kasih Puan. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain dengan tajuk yang berlainan mengenai dengan kewangan. Terima kasih. Sama.